Hai murid-murid, dalam video ini cikgu akan bimbing kamu untuk menyelesaikan soalan-soalan masa dan waktu di muka surat 140 buku teks matematik tahun 5. Jadi sebelum itu sekiranya murid-murid ingin lihat video-video yang seterusnya, murid-murid boleh klik subscribe dan bell button. Baik, sekarang kita lihat soalan nombor 1. Kita selesaikan dulu soalan A dan B. Okey, untuk soalan A dan B ini, kamu kena tukar jam kepada minit, jam kepada minit. Untuk tukar jam kepada minit, kamu kena tahu satu perkara asas yang sangat penting dalam penukaran unit jam kepada minit, iaitu 1 jam sama dengan 60 minit. Seterusnya, jam kepada minit. Untuk tukar jam kepada minit, kamu tengok dekat sini, 1 jam sama dengan 60 minit. 1 sama dengan 60. Nombor kecil jadi nombor besar. Untuk menukar nombor kecil kepada besar, kamu hanya boleh gunakan dua operasi. Operasi tambah ataupun darab. Jadi untuk soalan ini, kita gunakan operasi darab. Darab dengan 60. Jam kepada minit, darab 60. Minit kepada jam, bahagi 60. Sekarang, 0.9 jam ini kena tukar kepada minit. Jam kepada minit, jam kepada minit, darab 60. 0.9 jam ini kena darab dengan 60, kamu akan dapat jawapan dalam minit. Sekarang kamu tulis 0.9 jam darab 60. Kamu akan dapat jawapan dalam minit. Sekarang kamu kena selesaikan dalam bentuk lazim darab. Kamu boleh gunakan kaedah yang biasa ataupun kaedah lattice. Jadi untuk soalan ini kita gunakan kaedah lattice. Kamu kena lukis satu petak dulu macam ini. Kalau boleh, gunakan pembaris. Sini ada 2 nombor, pecahkan kepada 2 bahagian. Yang ini pun sama, jadi pecahkan kepada 2 bahagian. 0.9. Tulis 0 perpuluhan ini ikut garis ini. 9, 6 0. Tulis 6 0. Sekarang, kamu kena sambung bucu dengan bucu. Bucu ni dengan bucu ni, yang ini dengan yang ini, yang ini dengan yang ini. Kamu jangan salah sambung. Kalau kamu sambung yang ini dengan yang ini, kamu akan dapat jawapan yang salah. Jadi sekarang, kamu kena garis betul-betul. Okey, sekarang 9 kali 6, 54. 0 kali 6, 0, 0. 9 kali 0, 0, 0. 0 kali 0, 0, 0. Ambil pembaris, letak atas garis pertama. Bawah garis ini 0. Tulis 0. Seterusnya, yang ini 0 tambah 0, 0. 0 tambah 4, 4. Yang ini 0 tambah 0, 0. 0 tambah 5, 5. Yang ini atas garis 0. Sekarang letak perpuluhan ikut garis ini, dekat sini. Tulis jawapan ikut bentuk L macam ini. Jadi, kamu abaikan 0 ini. Tulis 54 perpuluhan 0. Kamu boleh abaikan 0 ini. Tulis 54. Jadi jawapan kita adalah 54 minit. 0.9 jam tukar kepada minit dapat 54 minit. Iaitu untuk tukar jam kepada minit, kamu kena darab dengan 60. Iaitu 0.9 jam
darab dengan 60. Tengok dekat sini. Kita darab dengan 60 supaya jam ni boleh tukar kepada minit. Okey. Soalan B pun sama macam ini. Jam kepada minit. Jam kepada minit. Darab dengan 60. Jadi kamu tulis 1/2 jam darab 60 dapat jawapan dalam minit. Lukis satu petak. Okey, sini 2 nombor. Pecahkan kepada 2 bahagian. Sini pun sama. Pecahkan kepada 2 bahagian. 1/2. 1/2. Sini 60. 6 sifar. Sambungkan bucu. Okey. 2 kali 6, 12. 1 kali 6, 6. Okey, 1 kali 6 dapat 6 kan? Kamu kena tulis 6 dekat sini, sifar dekat atas. Jangan kamu tulis sifar dekat bawah, 6 dekat atas. Itu adalah 60. Kita dapat 1 kali 6, 6. Jadi sekarang, 2 kali sifar, sifar, sifar. 1 kali sifar, sifar, sifar. Okey, sekarang ambil pembaris. Bawah garis ini, sifar. Yang ini, sifar tambah sifar, sifar. Sifar tambah 2, 2. Yang ini, sifar tambah 6, 6. 6 tambah 1, 7. Yang ini pula, sifar. Sekarang, perpuluhan ini ikut garis ini. Jawapan dalam bentuk L. Sifar ini kamu abaikan. Tulis 72 perpuluhan sifar. Yang ini abaikan. Tulis 72. Jadi jawapannya adalah 72 minit. 1/2 jam tukar kepada minit. Kamu dapat jawapan dalam minit iaitu 72 minit. Okey, untuk tukar jam kepada minit, kamu kena ingat darab dengan 60. Okey, 1 jam sama dengan 60 minit. Murid-murid mesti kena ingat perkara asas ini. Kalau boleh, tulis dekat buku. Okey, kamu tulis dekat buku, kamu hafal perkara ini. Baik, sekarang kita lihat soalan C dan D. Sifar perpuluhan 5 hari tukar kepada jam. 7/25 hari tukar kepada jam. Hari kepada jam. Hari kepada jam. Untuk menukar hari kepada jam, murid-murid kena tahu satu perkara asas yang sangat penting, iaitu 1 hari sama dengan 24 jam. Jadi, hari kepada jam, untuk tukar hari kepada jam, darab 24, jam kepada hari, bahagi 24. Sekarang, sifar perpuluhan 5 hari kena tukar kepada jam. Hari kepada jam, hari kepada jam, darab 24. Jadi, tulis sifar perpuluhan 5 hari darab 24. Kamu dapat jawapan dalam jam. Sama macam soalan A dan B, kamu buat kaedah lattice. Lukis satu petak. Ada 2 nombor, pecah kepada 2 bahagian. Ada 2 nombor, pecah kepada 2 bahagian. Tulis sifar perpuluhan 5. Sini tulis 24. Sambungkan bucu. Okey, sekarang 5 kali 2, 10.
Sifar kali 2, sifar, sifar. 5 kali 4, 20. Sifar kali 4, sifar, sifar. Bawah garis ini, sifar. Bawah garis ini, sifar tambah 2, 2. 2 tambah sifar, 2. Bawah garis ini, sifar tambah sifar, sifar. Sifar tambah 1, 1. Atas garis, sifar. Perpuluhan ini ikut garis ini, letak dekat sini. Jawapan tulis dalam bentuk L. Jadi, kamu abaikan sifar ini, tulis 12 perpuluhan sifar, ataupun potong sifar, tulis 12. Jadi, jawapannya adalah 12 jam. Ingat, satu hari sama dengan 24 jam. Untuk tukar hari kepada jam, kena darab dengan 24. Jadi, sifar perpuluhan 5 hari kena darab dengan 24. Dapat jawapan dalam jam, iaitu 12 jam. Sekarang, kita lihat soalan D. Soalan D pun sama macam soalan C, iaitu tukar hari kepada jam. Hari kepada jam, darab 24. Jadi, kamu tulis 7,25 hari darab 24, dapat jawapan dalam jam. Jadi, lukis satu petak. Satu, dua, tiga. Jadi, 3 bahagian. 1, 2, 3. Sini 2, jadi pecah kepada 2 bahagian. Okey, tulis 7,25. 7,25. 24, tulis dekat sini. Sambung bucu. Lima kali 2, 10. 2 kali 2, 4. 7 kali 2, 14. 5 kali 4, 20. 2 kali 4, 8. 7 kali 4, 28. Sekarang, bawah garis ini, sifar. Bawah garis ini, 8 tambah 2, 10. 10 tambah sifar, 10. Jadi, sini sifar, 1 pi atas. Jadi, 8 tambah sifar, 8. 8 tambah 4, 12. 12 tambah 1, 13. 13 tambah 1, 14. 4 sini, 1 pi atas. Okey. 2 tambah 4, 6. 6 tambah sifar, 6. 6 tambah 1, 7. Atas ada 1, tulis 1. Perpuluhan ini, ikut garis ini, letak dekat sini. Jadi jawapan dalam bentuk L, tulis 174 perpuluhan sifar-sifar. Abaikan sifar ini, tulis 174. Jadi jawapannya 174 jam. Jadi ingat murid-murid, satu hari sama dengan 24 jam. Untuk tukar hari kepada jam, hari kepada jam, hari kepada jam, hari kepada jam, darab dengan 24. Kamu mesti kena ingat perkara ini. Kalau boleh, tulis dekat buku. Kamu kena hafal perkara ini. Baik, sekarang kita lihat soalan E dan F. 1,25 tahun tukar kepada bulan. 13,5 tahun tukar kepada bulan. Tahun kepada bulan. Tahun kepada bulan. Sama macam soalan lepas, untuk soalan ini pun, kamu kena tahu satu perkara asas yang sangat penting,
dalam penukaran tahun kepada bulan. Jadi, kita tulis 1 tahun sama dengan 12 bulan. Okey, untuk tukar tahun kepada bulan, darab 12. Bulan kepada tahun bahagi 12. Sekarang soalan kita 1,25 tahun tukar kepada bulan. Tahun kepada bulan. Tahun kepada bulan darab 12. Jadi 1,25 tahun darab dengan 12. Kamu tulis 1,25 tahun darab 12. Dapat jawapan dalam bulan. Okey, sekarang lukis satu petak. Okey, 1, 2, 3 pecah kepada 3 bahagian. 1, 2, 3. Sini 2 pecah kepada 2 bahagian. Tulis 1,25. Sini tulis 1, 2. Sambungkan bucu. Okey, sekarang 5 kali 1 dapat 5. 2 kali 1 dapat 2. 1 kali 1 dapat 1. Seterusnya 5 kali 2 dapat 10. 2 kali 2 dapat 4. 1 kali 2 dapat 2. Okey, tengok dekat garis pertama. Sini ada sifar. Tulis sifar. Seterusnya, garis yang kedua, 4 tambah 1, 5. 5 tambah 5, 10. Jadi sifar sini, 1 pi atas. 2 tambah sifar, 2. 2 tambah 2, 4. 4 tambah sifar, 4. 4 tambah 1, 5. Okey, bawah garis ini, sifar tambah 1, 1. 1 tambah sifar, 1. Atas pula, sifar. Okey, perpuluhan dekat sini. Jawapan bentuk L. Jadi, abaikan sifar ini, tulis jawapan 15 perpuluhan sifar-sifar. Abaikan sifar ini, tulis 15. Jadi jawapannya adalah 15 bulan. Okey, jadi 1 tahun sama dengan 12 bulan. Untuk tukar tahun kepada bulan, darab dengan 12. Tahun kepada bulan, 1,25 tahun kena darab dengan 12. Dapat jawapan 15 bulan. Okey, sekarang soalan F pun sama macam soalan I. Sebab tukar tahun kepada bulan. Tahun kepada bulan, darab dengan 12. Jadi kamu tulis 13,5 tahun darab 12. Dapat jawapan dalam bulan. Okey, sama macam tadi. Lukis satu petak. Okey, 1, 2, 3. Jadi pecah kepada 3 bahagian. 1, 2, 3. Sini 1, 2. Jadi pecah kepada 2 bahagian. Okey, tulis 13,5. Sini 12.
Sambungkan bucu. Okey. 5 kali 1 dapat 5. 3 kali 1 dapat 3. 1 kali 1 dapat 1. Seterusnya, 5 kali 2 dapat 10. 3 kali 2 dapat 6. 1 kali 2 dapat 2. Garis yang pertama, sifar. Yang ini, 6 tambah 1, 7. 7 tambah 5, 12. Atas 1. Sekarang, 2 tambah sifar, 2. 2 tambah 3, 5. 5 tambah sifar, 5. 5 tambah 1, 6. Bawah garis ini, sifar tambah 1, 1. 1 tambah sifar, 1. Atas garis, sifar. Jadi perpuluhan dekat sini. Jawapan bentuk L. Jadi, abaikan sifar ini, tulis 162 perpuluhan sifar. Abaikan sifar ini dapat 162. Jadi, jawapannya adalah 162 bulan. Okey, ingat, setahun sama dengan 12 bulan. Untuk tukar tahun kepada bulan, darab dengan 12. Tahun kepada bulan, darab dengan 12. Jadi, murid-murid kena ingat perkara asas ini. Kalau boleh, tulis dekat buku. Mesti kena hafal perkara ini. Baik, sekarang kita lihat soalan G dan H. 8,1 dekad tukar kepada tahun. 24,6 dekad tukar kepada tahun. Dekad kepada tahun, dekad kepada tahun. Jadi sama macam soalan-soalan lepas. Untuk soalan ini pun murid-murid kena tahu satu perkara asas dalam penukaran dekad kepada tahun. Jadi kamu tulis 1 dekad sama dengan 10 tahun. Jadi untuk menukar dekad kepada tahun, darab 10. Tahun kepada dekad, bahagi 10. Okey, sekarang 8,1 dekad tukar kepada tahun. Dekad kepada tahun. Dekad kepada tahun, darab 10. Jadi, 8,1 dekad darab dengan 10, kamu akan dapat jawapan dalam tahun. Sekarang kamu tulis 8,1 dekad darab 10, dapat jawapan dalam tahun. Okey, sekarang bila darab dengan 10 ataupun 100, 1000, 10,000, yang mana ada satu belakang ada sifar, kamu tak perlu buat bentuk lazim yang panjang. Okey, untuk soalan ini kita boleh buat kaedah yang cepat, iaitu gerakan perpuluhan. Untuk darab, kamu gerakan perpuluhan ke arah kanan. Kalau bahagi, ke kiri. Jadi sekarang, kamu tulis 8,1. 10 ada satu sifar, operasi darab, perpuluhan gerak ke kanan. Jadi perpuluhan ini dah sampai dekat sini. Kamu tulis jawapan 81 perpuluhan sifar. Abaikan sifar ini, tulis 81. Jadi jawapannya adalah 81 tahun. Ingat,
1 dekad sama dengan 10 tahun. Dekad tukar kepada tahun, darab dengan 10. 8,1 dekad darab 10 dapat 81 tahun. Ingat, darab dengan 10, 100, 1000. Tak perlu buat bentuk lazim yang panjang. Kamu gerakkan perpuluhan pun dapat jawapan. Okey, sekarang soalan H pun sama macam G. Dekad kepada tahun. Dekad kepada tahun darab dengan 10. Jadi kamu tulis 24,6 dekad darab 10 dapat jawapan dalam tahun. Jadi kamu tulis 24,6. Operasi darab 10 ada satu sifar, jadi gerakan perpuluhan ke kanan satu tempat. Perpuluhan ini dah sampai sini. Tulis jawapan 246 perpuluhan sifar. Potong sifar ni tulis 246. Jadi jawapannya 246 tahun. Okey, ingat murid-murid, 1 dekad sama dengan 10 tahun. Dekad tukar kepada tahun, darab dengan 10. Kita darab dengan 10, darab dengan 10, dapat jawapan dalam tahun. Jadi, untuk soalan ini, untuk tukar dekad kepada tahun, murid-murid kena ingat perkara asas ini. Okey, tulis dekat buku. Kalau boleh, hafal perkara ini. Baik, sekarang kita lihat soalan I dan J. 7,6 abad tukar kepada dekad. 38,9 abad tukar kepada dekad. Abad kepada dekad. Abad kepada dekad. Jadi pertama sekali kamu tulis 1 abad sama dengan 10 dekad. Jadi untuk menukar abad kepada dekad, darab 10. Dekad kepada abad bahagi 10. Sekarang 7,6 abad tukar kepada dekad. Abad kepada dekad darab dengan 10. Kamu tulis 7,6 abad darab 10 dapat jawapan dalam dekad. Okey, dalam soalan lepas cikgu dah cakap dah, kalau darab dengan 10, 100, 1000, 10,000 dan seterusnya, yang mana ada satu belakang ada sifar, tak perlu buat bentuk lazim yang panjang. Kamu boleh gerakan perpuluhan. Jadi kamu tulis 7,6. Operasi darab, darab dengan 10. 10 ada satu sifar. Untuk operasi darab, gerakan ke arah kanan. Jadi 10 ada satu sifar, gerakan satu tempat ke kanan. Lepas tu letak perpuluhan dekat sini. Tulis jawapan 76 perpuluhan sifar. Potong sifar ni tulis 76. Dapat jawapan 76 dekad. Okey, sekarang kita pergi kepada soalan J. Sama juga soalan J, kamu kena tukar abad kepada dekad. Abad kepada dekad, jadi 38,9 abad darab 10 dapat jawapan dalam dekad. Jadi tulis 38,9. Operasi darab, darab dengan 10, gerakan perpuluhan satu tempat ke kanan. Dapat jawapan
389 Potong sifar ni tulis 389. Jadi jawapannya adalah 389 dekad. Ingat murid-murid, 1 abad sama dengan 10 dekad. Abad kepada dekad darab dengan 10. Abad kepada dekad, abad kepada dekad darab dengan 10. Kamu dapat jawapan dalam dekad. Jadi, kamu kena ingat perkara ini. Tulis dekat buku. Tulis dan hafal. Baik, sekarang kita lihat soalan K dan L. Sifar perpuluhan 83 abad tukar kepada tahun. 12,7 abad tukar kepada tahun. Abad kepada tahun. Abad kepada tahun. Jadi kamu tulis 1 abad sama dengan 100 tahun. Oke, seterusnya untuk tukar abad kepada tahun, darab dengan 100. Tahun kepada abad bahagi 100. Oke, sekarang sifar perpuluhan 83 abad tukar kepada tahun. Abad kepada tahun. Abad kepada tahun darab dengan 100. Kamu tulis sifar perpuluhan 83 abad darab dengan 100. Dapat jawapan dalam tahun. Okey, sama macam tadi, kalau darab dengan 10, 100, 1000, 10,000 dan seterusnya, kamu tak perlu buat bentuk lazim yang panjang. Darab 100. Kalau darab dengan 100, operasi darab, gerakan perpuluhan ke kanan. Jadi kamu tulis sifar perpuluhan 83. Lepas tu tengok dekat sini. 1, 2. 2 sifar. Operasi darab. Kalau darab, gerak ke kanan. 2 sifar, 2 tempat. 1, 2. Jadi yang ini dah sampai sini dah. Kamu tulis jawapan. Sifar ni tak perlu tulis. Tulis 83 perpuluhan sifar. Abaikan sifar. Tulis 83. Dapat jawapan 83 tahun. Okey. Soalan L pun sama macam K. Tengok dekat sini. Abad kepada tahun. Abad kepada tahun darab dengan 100. Jadi kamu tulis 12,7 abad darab 100. Dapat jawapan dalam tahun. Okey, sekarang tulis 12,7 darab dengan 100. 2 sifar, gerak 2 tempat. 1, 2. Jadi perpuluhan ini dah sampai sini dah. Tulis 1, 2, 7. Tempat kosong ini kamu kena tulis sifar perpuluhan sifar. Selepas perpuluhan ada sifar, belakang tak ada nombor lain, kamu boleh abaikan sifar ni. Jangan kamu potong sifar ni pula. Kamu tulis 1270. Dapat jawapan 1270 tahun. Okey, ingat murid-murid, 1 abad sama dengan 100 tahun. Abad tukar kepada tahun darab dengan 100. Abad kepada tahun, abad kepada tahun. Kita darab dengan 100, dapat jawapan dalam tahun. Jadi, ini adalah perkara asas yang kamu kena ingat untuk soalan ini.
tulis dekat buku. Tulis dan hafal. Baik, sekarang kita pergi kepada soalan nombor 2. A. Tukar 3,45 jam kepada minit. Jadi, 1 jam sama dengan 60 minit. Jam kepada minit darab 60. Minit kepada jam bahagi 60. Sekarang, tukar 3,45 jam kepada minit. Tengok dekat sini. Jam kepada minit. Jam kepada minit darab 60. Kamu tulis ayat matematik 3,45 jam darab 60 dapat jawapan dalam minit. Jadi kita buat kaedah lattice. Lukis satu petak. Okey, 1, 2, 3. Pecahkan kepada 3 bahagian. 1, 2, 3. Sini 2 nombor. Pecahkan kepada 2 bahagian. Tulis 3,45. Sini tulis 6 sifar. Sambungkan bucu. 5 kali 6, 30. 4 kali 6, 24. 3 kali 6, 18. 5 kali sifar, sifar, sifar. 4 kali sifar, sifar, sifar. 3 kali sifar, sifar, sifar. Sekarang, garis pertama, sifar. Yang ini pun semua sifar. Jadi tulis sifar. Yang ini pula sifar tambah sifar, sifar. Sifar tambah 4, 4. 4 tambah 3, 7. Yang ini pula sifar tambah 8, 8. 8 tambah 2, 10. Jadi sifar sini 1 pi atas. 1 tambah 1, 2. Jadi perpuluhan ikut garis sini. Letak sini. Jawapan bentuk L. Tulis 207 perpuluhan sifar sifar. Potong 2 sifar dapat 207. Jawapannya 207 menit. Jadi 1 jam sama dengan 60 minit. Jam kepada minit darab 60. Jam kepada minit 3,45 jam kena darab dengan 60. Dapat jawapan 207 minit. Baik, sekarang kita lihat soalan B pula. Nyatakan 1,625 hari dalam jam. Hari dalam jam. Jadi kamu tulis 1 hari sama dengan 24 jam. Jadi hari kepada jam darab 24. Jam kepada hari bahagi 24. Sekarang 1,625 hari dalam jam. Hari dalam jam. Hari dalam jam darab 24. Jadi kamu tulis
1,625 hari darab 24 dapat jawapan dalam jam. Okey, lukis satu peta dulu. Satu, dua, tiga, empat. Jadi pecah kepada 4 bahagian. Sini 2 nombor, pecah kepada 2 bahagian. Tulis 1,625. Sini 24. Sambungkan bucu. Okey, sekarang 5 darab 2 dapat 10. 2 darab 2, 4. 6 darab 2, 12. 1 darab 2, 2. Seterusnya, 5 darab 4, 20. 2 darab 4, 8. 6 darab 4, 24. 1 darab 4, 4. Okey, seterusnya, bawah garis ini, sifar. Bawah sini, 8 tambah 2, 10. 10 tambah sifar, 10. Jadi sifar sini, 1 pi atas. 4 tambah sifar, 4. 4 tambah 4, 8. 8 tambah 1, 9. 9 tambah 1, 10. Jadi sifar sini 1 pi atas. 4 tambah 2, 6. 6 tambah 2, 8. 8 tambah sifar, 8. 8 tambah 1, 9. Bawah garis ini, sifar dengan 2. 2. 2 tambah 1, 3. Atas garis, sifar. Perpuluhan dekat sini. Jawapan bentuk L. Okey, abaikan sifar ini, tulis 39 perpuluhan sifar. Sifar. Jadi abaikan 1, 2, 3 sifar ini. Tulis jawapan 39. Okey, jawapannya adalah 39 jam. Ingat, 1 hari sama dengan 24 jam. Hari kepada jam, darab 24. Jadi hari dalam jam, 1,625 hari kena darab dengan 24. Dapat jawapan 39 jam. Baik, sekarang kita pergi kepada soalan nombor 3, iaitu soalan yang terakhir. 60,75 tahun sama dengan 729 bulan. Adakah pernyataan di atas benar? Buktikan. Jadi kamu kena buktikan sama ada jawapan ini betul ataupun salah. Sekarang, sini ada tahun, tukar kepada bulan. Jadi, kamu kena ambil nombor ini, tukar kepada bulan. Kalau dapat jawapan ini, jadi pernyataan ini adalah benar. Sekarang, kamu tulis 1 tahun sama dengan 12 bulan. Okey, untuk menukar tahun kepada bulan, darab 12. Bulan kepada tahun, bahagi 12. Sekarang, tahun kepada bulan. Tahun kepada bulan, darab 12. Kamu tulis 60,75 tahun darab 12. Dapat jawapan dalam
bulan. Seterusnya, lukis satu peta. Okey, 1, 2, 3, 4 pecahkan kepada 4 bahagian. Okey, sini ada 2 nombor, 2 bahagian. Tulis 60,75. Sini 1, 2. Sambungkan bucu. Okey, sekarang 5 kali 1 dapat 5. 7 kali 1 dapat 7. Sifar kali 1 dapat sifar. 6 kali 1 dapat 6 sifar. Seterusnya, 5 kali 2 dapat 10. 7 kali 2 dapat 14. Sifar kali 2 dapat sifar. 6 kali 2 dapat 12. Jadi, bawah garis ini sifar, bawah garis ini 4 tambah 1, 5. 5 dengan 5, 10. Sifar sini, 1 atas. Sifar tambah 1, 1. 1 tambah 7, 8. 8 dengan sifar, 8. 8 tambah 1, 9. Okey, 2 tambah sifar, dapat 2. 1 tambah 6, 7. 7 tambah sifar, 7. Atas sifar. Perpuluhan ini dekat sini. Okey, sekarang tulis jawapan. Potong sifar ni, jawapan dalam bentuk L. Jadi dapat 729,0. Jawapannya 729 bulan. Jadi, pernyataan ini adalah benar. Kamu tulis pernyataan di atas adalah benar. Baik murid-murid, cikgu dah bimbing semua soalan dekat sini. Kalau murid-murid masih tak faham, boleh ulang balik video ni. Dan lagi satu, ini adalah perkara asas yang kita belajar tadi. Kalau boleh, salin dekat mana-mana dan tolong hafal perkara-perkara ini. Kalau kamu dah hafal perkara ini, senang untuk kamu jawab soalan-soalan masa dan waktu. Baik murid-murid, sekiranya murid-murid faham apa yang cikgu ajar dalam video ini, jangan lupa klik subscribe dan bell button. Sekiranya murid-murid suka video ni, murid-murid boleh klik like. Kalau murid-murid tak suka video ni, boleh klik dislike dan beri pendapat dekat ruangan komen. Sekian, terima kasih.